Cuti yang indah, percutian jadi huru-hara sebab ada yang buat perangai, ada yang diva, ada yang geli tu geli ini. Jadi langsung tak menarik percutian, menyesal bercuti. Dan ada penggemara ni berkongsi pengalamannya, kembara seorang diri selama 5 bulan tak berhenti, sorang-sorang. Jadi kenapa ada keberadaan seperti itu? Yang lebih penting dalam solo travel ni, tak payah serabut, kita urus diri sendiri tanpa perlu fikirkan sesiapa yang mengganggu mood untuk travel dan merasai nikmat dunia berkelana. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Kek Fatul. Terima kasih kepada korang yang telah pun subscribe kepada channel ini. Tapi bagi korang yang belum subscribe, make sure korang tekan butang subscribe sekarang dan tekan juga butang loceng untuk terima notifikasi setiap kali aku upload video baru. So hari ni aku nak berkongsikan tentang best ke travel solo ataupun lebih best travel ramai-ramai. Sebab baru-baru ni pada hari Selasa yang lepas lah, 26 Oktober, aku telah ditemu ramah secara ringkas oleh Ahmad Fitri Yahya untuk slot di Bulletin FM. So aku berkongsikanlah sedikit pengalaman aku travel secara solo dan juga aku juga pernah travel secara berkumpulan lah. Okey, bagi korang yang belum dengar perkongsian aku dekat Bulletin FM hari tu, jom kita dengarkan sekarang. Ramai yang bercakaran sampai buat musuh kerana travel. Alangkah baiknya kalau kita travel dengan tenang. Dan apakah kepuasan travel secara solo? Jatuh ke bangun, semua diuruskan sendiri. Seperti mana dilakukan oleh seorang pemuda bernama Kek Fatul. Baik, anda memang insan yang terpilih istimewa sebab korbankan masa, tenaga, wang ringgit dengan kembara seorang diri. Jadi anda tak rasa serabut ya, Kek? Amin, Alhamdulillah. Itulah sebenarnya saya pun tak merancang untuk travel solo pada mulanya kan. Seorang sahabat saya ni dia nak turut serta lah. So saya pun macam okay. And then itulah nak ceritakan pengalaman yang orang kata spoil the mood sikit lah orang cakap kan. So masa kita orang, kawan saya ni seorang yang sangat ceria. Okay. And then pada hari travel tu kami bertemu di KL Central. Dan kita orang nak bergerak ke Thailand, nak masuk ke Thailand. Dan masa tu mood dia dah berubah. Dia lebih bermasam muka. Dan sebab apa tu? Itulah. Bila ditanya pada dia cerita memang dia ada masalah. Yalah. So bagi saya waktu tu travel kita, sebab kita nak travel jalan jauh kan. So bila ada orang dia rasa macam dia membawa masalah tu dalam trip kita, benda tu akan mengganggulah perjalanan kita kan. And then dia kata dia ceritalah masalah dia, and then dia kata dia tak dapat ikutlah saya untuk meneruskan perjalanan. Lepas tu dia kata dia nak pulang ke Malaysia. So bagi saya macam tak apalah, mungkin dia boleh balik sebab kita pun nak enjoy panjang kita punya perjalanan kan. Siapa yang travel nak derita, betul tak? Betul. Lepas tu bagi saya yalah, kadang-kadang kita nak travel ni persediaan tu dari segi mental pun kena ada lah. Sebab yalah, kita akan melalui pelbagai cabaran kan sepanjang perjalanan. Mental satu, kewangan satu, banyaklah ya. Nanti nak tanya pula bagaimana anda nikmati travel solo ini dan juga dah biasa solo, nanti kalau ada orang ajak travel bersama, adakah ia satu bebanan? Dalam Ilham Sadubari pastinya Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Istimewa. Itu dia sedikit perkongsian aku secara ringkas lah yang aku buat dekat Bulletin FM. Terima kasih kepada Ahmad Fitri Yahya kerana sudi mendengar aku punya perkongsian. Ribuan terima kasih banyak-banyak. Sebab last time pada tahun 2017 pun aku pernah berkongsi bersama beliau di MHI Malaysia hari ini. So korang boleh tengok perkongsian aku ada sediakan link dekat bawah, dekat description. Okey, sekadar perkongsian, pada tahun 2017 aku telah travel secara solo daripada KL sampai ke bumi Eropah selama hampir 6 bulan. Sebelum aku terpaksa tamatkan trip aku di Romania sebab mak aku meninggal dunia pada saat itu. So, betul ke travel solo lebih best ataupun travel secara beramai-ramai? Bagi aku personally, dua-dua ada pro and cons jugalah. Kalau korang travel secara solo, korang lebih bebas untuk membuat keputusan sendiri. Korang bebas nak bergerak ke sana ke sini kan. Korang nak makan apa ke, korang nak buat aktiviti apa, semuanya bergantung
ke atas korang punya bajet sendiri. Tapi kalau korang travel berdua atau travel secara beramai, korang nak kena ikut kepala yang ni lah, seorang nak makan tu lah, seorang tak cukup duit lah, itu dan ini lah. So agak memeningkan kepala dan benda tu boleh menyebabkan korang bergaduh, korang bersalah faham lah. Apa yang aku cakap trip secara beramai-ramai ni adalah korang travel secara long term, secara dalam jangka masa yang lama. Tapi kalau korang sekadar pergi bercuti secara ramai dalam 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, it should be no problem lah, sebab korang pergi sekadar untuk enjoy and everyone semua dah ada persediaannya awal, sebab korang dah tahu dah apa itinerary yang korang akan buat. Tapi kalau travel secara berpanjangan ni, secara berbulan-bulan ataupun berminggu lah orang kata kan, akan boleh menyebabkan salah faham berlaku lah. Aku juga pernah ada pengalaman yang ni kalau aku nak kongsikan mungkin aku boleh admit ini adalah salah aku. Okey, pada tahun 2013 yang lalu, aku dan seorang kawan aku telah travel daripada Jakarta sampai ke Bali secara laluan darat lah. Okey, dalam perjalanan kita orang punya trip tu selama aku rasa lebih 2 minggu jugalah, hampir 3 minggu tak silap aku. Apa yang berlaku adalah ketika kita orang berada di Bandung. So ketika di Bandung, aku nak pergi ke satu tempat perusahaan yang membuat pakaian tau, untuk buat t-shirt and everything. So kawan aku ni pun okey, dia ikutkan saja. Tapi mungkin aku telah drag time dekat situ. Aku telah aku nak pergi situ dan aku telah menghabiskan masa dan mungkin mengganggu itinerary apa yang dia nak buatkan pada awalnya. Tapi apa yang menjadi masalah adalah kawan aku tak bercakap pada aku. Dia tak bagi tahulah yang mungkin dia nak jom kita pergi sana ke everything semua tu. Kita orang membawa benda tu sampailah kita orang dekat Jogja tak silap aku. Barulah time tu masing-masing keluar segala ketidakpuasan hati lah kan. Yang ni cakap yang ni, aku pun cakap yang ni. Tapi apa yang menariknya, kita orang settle secara baiklah selepas tu, dan selepas tu memang kita orang lebih akrab lah. Itulah apa yang aku nak cakap kan. Apa yang penting juga adalah komunikasi adalah perkara yang paling utama, paling penting untuk korang nak teruskan perjalanan tu dengan orang kata lebih teratur, lebih smooth lah kan. Tapi balik kepada pengalaman aku travel secara solo daripada KL ke Bosnia pada tahun 2017 yang lalu, aku lebih mudah dan aku lebih bebas untuk nak buat apa saja. Aku nak makan apa saja, aku nak pergi mana, aku nak tidur dalam bilik saja ke, aku tak nak buat apa, aku nak buat itu ke, itu semua atas urusan aku sendiri. Okey, bagi aku benda tu lebih fleksibel, korang lebih enjoy dan korang lebih puas hati. Tapi kalau travel solo ni pun ada risiko dia, dan ada juga benda yang macam tak bestnya lah, which is kalau korang travel solo, korang pun kena fikirkan tentang korang punya safety dan juga security korang. Sebabnya korang berada di luar seorang diri. Kalau korang tak ada teman tu agak berisiko lah. Korang nak kena make sure bag korang, and every time kalau korang nak keluar ke bandar ke, contohlah korang tinggalkan bag korang ke mana-mana kan, benda tu pun main peranan korang nak kena tahu. And then contohnya korang jalan seorang-seorang malam-malam, dan risiko tu lebih tinggi lah. Sini jalan dia memang gelap sikit tapi kadang-kadang rasa takut tu, ada gaan kita jalan seorang. Tapi muka buat confident je, macam kita dah biasa tempat ni. So tak ada orang ambil pot sangat. Boringnya travel seorang-seorang ni sebab korang tak boleh nak, tak ada geng lah untuk ambil gambar kan. Mak jadi fotografer. You okay man? Let's go that way. What? Dan kadang-kadang ada certain benda pun kita nak buat, lebih elok kalau kita secara beramai-ramai lah, sebab akan menjimatkan kita punya kos atau bajet. Sekarang kita dah sampai dekat stesen Ulaanbaatar di Mongolia ni. Selepas 28 jam kita berperang dengan dalam train yang super awesome ni. So kita ada Han kat sini. So maybe kita akan share taksi untuk ke, sebagai contoh, macam contoh nak sewa boat, kadang-kadang dikira by boat kan. Certain package kita kena satu bayaran. Contohlah kita ada 5 orang, kita bahagi kepada 5 orang. Tapi kalau kita seorang, kita kena bayar
harga secara 5 orang tu serentak sebagai contoh. Tapi benda tu korang boleh counter balik dengan korang tidur hostel. So time tu lah korang buat kawan dan korang cari kawan-kawan. Lebih senang lah bagi aku. Kalau travel solo, itu adalah cara yang paling baik untuk korang cari kawan. Dan benda tu jugalah yang aku praktikkan sepanjang travel aku. Setiap kali aku tidur hostel, aku akan buat kawan dan kita orang akan plan together. Dan benda tu adalah sangat-sangat best gila sebabnya korang make new friends every day. Setiap tempat yang korang pergi, korang buat kawan baru, boleh bertukar-tukar pendapat dan idea yang baru kan. Sebagai contoh, aku di Hanoi, aku jumpa sekumpulan kawan ni. Kita orang berkawan kurang daripada 24 jam, tapi kita orang punya bonding memang gila babi. Rapat lah orang kata kan. Beijing pun aku jumpa kawan yang baru, dan kita orang pergi ke Tembok Besar China. Mongolia pun aku jumpa kawan yang baru, kita orang buat aktiviti sama-sama. Dan itu adalah tips yang terbaik, which is setiap tempat yang korang pergi, korang buat kawan dekat hostel korang. Korang jangan malu, jangan segan, just approach diorang, sebab diorang pun sama macam kita. Kadang-kadang diorang pun solo traveler, diorang pun nak make friend dan lebih senang nak buat kawan dengan diorang. Dan secara kesimpulannya, bagi aku kedua-duanya best. Sebab kalau korang pergi secara beramai-ramai pun, korang ada someone untuk korang bercerita satu hari nanti. Bila aku jumpa kawan-kawan aku yang aku pernah travel sama-sama ni, kita orang akan gelak balik. Dan walaupun kita orang waktu tu orang kata apa, bercanggah pendapat lah kan, tapi kita orang jumpa balik dan kita orang gelak-gelak balik lah. Kita orang fikir macam okey. Dan dari situ juga yang menyebabkan kita orang lebih matang lah, dan kita orang lebih bersedia untuk travel. Kita lebih kenal individu tu dengan lebih rapat lagi. Itu dia perkongsian dan juga pendapat aku secara peribadi tentang best ke travel solo dan best ke travel secara beramai-ramai lah. Bagi aku kedua-duanya ada pro and cons lah, orang kata kan. So kalau korang nak travel ramai-ramai, korang kena bersedia lah. Dari segi make sure kewangan pun kena cukup, dan korang bincang elok-elok itinerary, bincang elok-elok apa yang korang nak buat, dan sekian lah. So yang penting adalah komunikasi. Sebab kalau korang ada something yang korang rasa tak puas hati, korang direct cakap. Kalau tak, benda tu akan drag, dan benda tu akan membuatkan korang bergaduh di pertengahan korang punya trip lah. Nanti lagi tak syok. Dan bagi korang yang plan nak travel solo ni, make sure korang buat kawan dekat hostel korang, dan korang selalu mingle around lah. Korang lepak dekat lobby, lepak dekat dia punya hall and everything. So time tu lah korang boleh borak-borak, dan korang just tegur diorang, dan maybe korang boleh plan. Kadang-kadang diorang sendiri dah ada plan, korang pun tak tahu apa plan yang something exciting. So korang pun boleh join diorang punya plan. So benda tu adalah benda yang sangat menarik dan sangat, orang kata, exciting lah bila korang jumpa orang baru kan. Itu dia perkongsian aku. Kalau korang ada pengalaman yang korang tak boleh lupa bila korang travel dengan kawan ataupun korang travel solo, boleh kongsikan dekat bawah. Mungkin kita boleh kenang kembali kan pengalaman-pengalaman yang pahit manis lah, orang kata kan. Pengalaman tu adalah yang menjadikan kita dan membuatkan kita lebih bersedia lah pada hari ini. Sekali lagi, kalau korang nak tengok interview penuh aku di MHI pada tahun 2017, aku ada sediakan link dekat description. Dan juga kalau korang belum subscribe, make sure korang subscribe pada channel aku lah. Itu sajalah aku rasa perkongsian aku untuk hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Okay, yeah. My name is Hans, and I'm from Norway, and I've been traveling in Mongolia for a week now, going to Moscow in one way. Yeah, so that's it. And I met Kurt here, so we're gonna be in the same bed, or not in the same bed, but in the same compartment. That's gonna be nice. Yeah. Yeah, let's do this. Yeah. That's fine.